Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Kazmiani binti Syamsuddin, biji 23110372. Hari ini saya ingin membincangkan berkaitan budaya kronisme. Pada era globalisasi ini, sering meniti dari bibir ke bibir berkaitan dengan isu ini kerana ia membimbangkan semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. Bukan mudah untuk dibicarakan berkaitan isu ini kerana ia bersangkut paut dengan moral dan etika berkaitan dengan moral dan kemasyarakatan. Boleh dibahagikan kepada dua, iaitu globalisasi dan budaya kronisme, di mana munculnya budaya ini telah membimbangkan semua lapisan masyarakat. Munculnya budaya ini telah berkait rapat dengan pertumbuhan ekonomi, di mana tadbir urus yang tidak baik akan mewujudkan ketidakadilan dalam sistem tadbir urus. Seterusnya ialah penurunan nilai dan etika. Setiap individu mempunyai penilaian tersendiri terhadap budaya kronisme di dalam Malaysia. Dengan itu, penilaian itu perlulah difahami dan perlu dipelajari dengan lebih mendalam agar ia tidak memberi kesan yang buruk kepada pertumbuhan ekonomi yang besar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Junaida binti Abbas, BG 22160535. Pada era globalisasi kini, budaya kronisme semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini boleh dilihat dari segi keadilan. Keadilan merupakan idea atau prinsip yang menuntut semua orang mempunyai hak atau perlakuan yang setara. Hal ini termasuk perkara seperti penyebaran sumber daya, hak dan kewajipan, perlakuan di hadapan hukum dan perlakuan umum dalam masyarakat. Oleh itu, budaya kronisme ini telah memberi kebimbangan yang amat mendalam kepada masyarakat Malaysia. Hal ini menyebabkan wujudnya corak ketidaksetaraan dalam peluang dan sumber yang sepatutnya dimiliki oleh semua masyarakat di dalam Malaysia ini. Akibat daripada budaya kronisme yang semakin merebak dalam sistem sosial dan ekonomi negara kita ini, kita semakin meninggalkan prinsip keadilan yang sepatutnya menjadi asas kepada kehidupan beretika. Hal ini berlaku akibat berlakunya ketidakkeadilan dalam beberapa keadaan seperti memberi keutamaan kepada individu yang mempunyai hubungan politik yang kukuh sahaja. Hal ini dapat memberi kesan langsung kepada peluang ekonomi, pekerjaan dan projek yang berbeza. Oleh yang demikian, apabila hanya mereka yang mempunyai kaitan atau sokongan politik yang kukuh diberi keutamaan, maka orang yang lebih berkelayakan dan lebih mampu akan terpinggir. Selain itu, ketidakadilan juga dapat berlaku akibat sesuatu yang penting dalam kehidupan seharian dibahagikan, terutamanya peluang. Dalam kehidupan yang panjang ini, terdapat banyak peluang yang ada di sekeliling kita dan kita harus merebutnya. Oleh yang demikian, individu yang mempunyai hubungan politik dan peribadi akan menjadi lebih penting berbanding individu yang mempunyai kelayakan dan kebolehan yang sebenar. Hal ini dapat menjadikan struktur sosial dalam negara kita menjadi tidak seimbang dan orang yang berjaya mungkin tidak dapat pengiktirafan atau peluang yang sesuai dengan sumbangan dan usaha yang mereka lakukan. Hai, nama saya Li Hui Min. Di samping itu, prinsip keadilan adalah sangat penting dan perlu dipentingkan dalam masyarakat dan negara kita. Pada asalnya, prinsip keadilan adalah diwujudkan untuk menyokong keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab yang demikian, budaya kronisme yang semakin luas dalam negara kita dan menyebabkan berlaku ketidaksetaraan dalam masyarakat. Ini juga memberi kesan yang negatif terhadap daya saing masyarakat dan menghalang kemajuan ekonomi dan sosial negara kita. Akibatnya, kepercayaan terhadap institusi dan sistem akan terjejas dan menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik dalam Malaysia. Ini juga dapat memberi kesan yang buruk dalam jangka masa yang panjang kepada negara dan masyarakat kita. Untuk menangani isu ketidakadilan dalam masyarakat dan negara kita sebagai masyarakat perlulah melakukan perubahan yang besar untuk mewujudkan sistem yang lebih adil dan kukuh. Hal ini kerana usaha untuk mengatasikan ketidakadilan dalam masyarakat dan negara kita akan melibatkan peningkatan kesedaran tentang bahaya budaya kronisme. Sebagai contohnya, kita perlu mengadakan kempen kesedaran tentang bahaya budaya kronisme yang semakin meludah di negara kita. Hal ini dikatakan penting kerana Malaysia tidak akan dapat mengatasi budaya kronisme yang akan menjejaskan masa hadapannya. Oleh sebab itu,
Kita sebagai rakyat perlulah bersatu padu dalam mengatasi ketidakadilan dalam negara dan membina masyarakat yang lebih seimbang daripada segi peluang dan sumber. Salam sejahtera, nama saya Hugh Wei Ho. Budaya komunisme mempunyai hubungan yang amat erat dengan ketidakmerataan pembangunan. Hal ini disebabkan budaya komunisme iaitu melibatkan praktik-praktik pemberian hak istimewa atau keuntungan berdasarkan persahabatan atau kelompok istimewa seperti keluarga dan sahabat-sahabat. Ini akan memberi impak yang agak serius bagi pembangunan negara dan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan terhadap masyarakat dan lingkungan seperti menghalang perkembangan dan pembangunan negara, kekurangan kepercayaan masyarakat dan pengagihan sumber daya kurang adil juga akan wujud. Dalam budaya komunisme, kebergantungan peribadi dan jaringan akan menggantikan kualifikasi dan prestasi kerja. Hal ini akan mengakibatkan keputusan yang dibuat kurang efisien dan berkualiti. Selain itu, keputusan yang dibuat oleh kerajaan juga akan kurang ketelusan. Hal ini akan menghalang pemerintahan kerajaan dan menyebabkan kelambatan pembangunan negara. Seterusnya, budaya komunisme juga sering kali dekat dengan rasuah. Amalan pemberian jawatan atau kontrak kepada individu yang mempunyai hubungan baik tanpa mengambil kira kelayakan boleh mewujudkan peluang penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Hal ini akan menjejaskan pembangunan negara. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, Madam dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Hiu Jingshan. Hari ini kita akan membincangkan penilaian budaya komunisme di Malaysia dalam konteks falsafah etika, terutamanya prinsip kepercayaan telah menarik perhatian ramai orang di Malaysia. Pertama sekali, dalam budaya komunisme, hubungan peribadi adalah lebih penting daripada kelayakan atau pengalaman seseorang. Ini telah memberikan imej bahawa peluang dan kebaikan akan diagiu secara tidak rata. Seterusnya, dalam struktur masyarakat, kepercayaan yang tahap tinggi membentuk persekitaran konduksif untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Namun, budaya komunisme membawa kepada pembahagian sumber yang tidak rata dan juga menjejaskan asas kepercayaan masyarakat. Selain itu, budaya komunisme membuka pintu kepada tindakan seperti rasuah. Keadaan ini akan merosakkan prestasi organisasi dan mencetuskan isu ketidakpercayaan terhadap kerajaan. Dalam masa yang jangka panjang, kehilangannya kepercayaan masyarakat akan menyebabkan kekurangan sokongan terhadap pembangunan negara dan menyebabkan mereka memilih menyokong agensi lain yang lebih dipercayai. Jadi, usaha untuk mengurangkan budaya komunisme di Malaysia adalah kunci. Kita perlu menumbuhkan badan pengawasan bebas yang kukuh dan berfungsi sebagai pemerhati objektif terhadap tindakan kerajaan dan organisasi. Langkah ini dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Akhir sekali, budaya komunisme bukan sahaja menjejaskan kepercayaan, tetapi juga menjejaskan kestabilan dan kemajuan masyarakat. Budaya komunisme yang mencangkal dalam konteks falsafah etika wajarlah dihapus untuk mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap Malaysia. Itu sahaja pada saya. Seterusnya saya akan menyampaikan kepada rakan seterusnya untuk berkongsi pandangannya. Terima kasih. Integriti bermaksud rasa keutuhan dalaman yang berasal daripada kualiti seperti kejujuran dan sifat ketekunan. Integriti terbahagi kepada dua, yaitu individu yang bermaksud keselarasan antara apa yang dikatakan oleh individu dengan apa yang ditepatinya, dan organisasi yang bermaksud pematuhan amalan terbaik berdasarkan pelaksanaan kode etika, piagam pelanggan, sistem dan proses kerja. Budaya komunisme yang bercanggah dengan falsafah etika menyebabkan penghayatan etika kurang diamalkan. Contohnya, penggunaan kabel atau orang dalam untuk mendapatkan sesuatu, terutama dalam mencari bidang pekerjaan. Kesannya, ia akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuashatian masyarakat. Hal ini juga menimbulkan kesukaran terutama sekali kepada para graduan yang baru sahaja tamat belajar. Selain daripada penggunaan kabel atau orang dalam yang semakin meluas, budaya komunisme ini bukan sahaja memberi kesan kepada masyarakat, namun juga kepada negara.
di mana banyak juga pemimpin yang dipengaruhi oleh budaya kronisme ini sekaligus menyebabkan nilai integriti semakin terhakis. Contohnya adalah amalan memberi suapan atau dikenali sebagai rasuah. Impaknya ini akan menyebabkan ketidakstabilan politik dalam negara sekaligus menyebabkan kesejahteraan negara terjejas jika tidak ditangani dengan segera. Selamat sejahtera kepada Dr. Nadia Rusliana binti Rusli dan para penonton. Saya VJ Analagi Wasudevan, VJ 231-60536. Saya ingin memulakan perbincangan saya dengan satu kenyataan bahawa semakin meningkat kadar amalan kolonialisme di sebuah negara, semakin menurut persepsi masyarakat luar terhadap kebolehan negara tersebut yang boleh menjejaskan imej sesebuah negara. Kita sebagai negara yang sedang membangun masih menghadapi konflik dengan budaya kolonialisme. Salah satu faktor budaya ini adalah kekurangan sikap integriti dalam masyarakat. Jadi, persoalan saya kepada penonton, adakah budaya kolonialisme dapat dihalang dengan memupuk sikap integriti? Jawapannya boleh. Terdapat beberapa langkah-langkah boleh dipraktikkan untuk memupuk sikap integriti. Antaranya, kesedaran dan pendidikan yang berkaitan dengan falsafah etika. Mengikut seorang tokoh politik, Nelson Mandela, pendidikan merupakan senjata yang paling berkuasa di dunia yang boleh membawa perubahan besar kepada dunia. Sebagai contoh yang relevan, semua institusi pendidikan di negara kita perlu menjadikan subjek seperti falsafah dan isu semasa serta pendidikan moral sebagai subjek teras yang wajib diambil oleh setiap pelajar. Bukan itu sahaja, institusi pendidikan di negara kita juga boleh mengadakan program kesedaran yang kepada pelajar-pelajar mengenai kepentingan sikap integriti dalam membantras budaya kolonialisme. Contohnya, boleh mengadakan ceramah atau webinar dan membuat bengkel-bengkel yang dapat membina sikap integriti dalam diri kita. Dengan ini, integriti dapat dipupuk dalam diri kita dan juga dapat mengambil satu pendirian yang kuat supaya tidak mengamalkan budaya kolonialisme. Selain itu, menguatkuasakan undang-undang. Jika undang-undang diperketatkan, semua orang akan mengambil perkara ini sebagai benda serius dan akan berintegriti agar berwaspada dan berasa takut untuk mengamalkan budaya kolonialisme. Sebagai contoh, mengenakan denda yang berat. Contohnya, budaya kolonialisme yang boleh mengenakan denda yang berat adalah macam kenaikan pangkat atau jawatan kepada seseorang individu yang tidak layak dan pengambilan pekerjaan di sesebuah organisasi. Tambahan pula, institusi anti rasuah dan SPRM juga perlu diberikan kuasa yang penuh dan kebebasan bagi menyiasat dan mendakwa sesiapa yang terlibat dalam amalan kolonialisme yang mengundang keburukan kepada reputasi mereka. Akhir sekali, pada era globalisasi ini, kebanyakan maklumat dan berita kita dapat tahu adalah daripada saluran media seperti media sosial, media radio, media surat khabar dan media televisyen. Jadi, saya percaya bahawa media juga mampu memainkan peranan yang penting dalam membantras budaya kolonialisme. Antara media-media yang di atas, media sosial dan media akhbar diklasifikasikan sebagai media yang paling relevan buat masa kini. Jadi, kita perlu menggunakan media sosial sebagai media yang terbaik untuk memupuk falsafah etika seperti integriti dalam masyarakat dengan berkongsi pendapat dan idea. Contohnya, membongkar insiden yang berkaitan dengan budaya kolonialisme yang dilakukan oleh sesiapa pihak secara umum. Jadi, kita boleh menggunakan media sosial sebagai media yang terbaik untuk memupuk falsafah etika seperti integriti dalam masyarakat dengan berkongsi pendapat dan idea. Contohnya, membongkar insiden yang berkaitan dengan budaya kolonialisme yang dilakukan oleh sesiapa pihak secara umum di platform media sosial dan media-media lain. Dengan penyebaran berita semacam ini akan membuatkan masyarakat untuk mereka bersuara menentang budaya kolonialisme dan akan juga berpegang teguh kepada ajaran falsafah etika. Selamat sejahtera, nama saya Jody Audi Mudi. Isi seterusnya merupakan meritokrasi. Meritokrasi merupakan sistem sosial yang menyanjung tinggi kedudukan seseorang karena kebolehannya, bukan karena keturunan atau kekayaan. Isu utama yang menimbulkan pertentangan antara meritokrasi dan budaya kolonialisme di Malaysia adalah penyelewengan dalam pengurusan sumber. Sebaliknya, memilih individu yang berkelayakan berdasarkan kebolehan, keputusan seringkali dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau politik. Ini boleh merugikan individu yang lebih berkelayakan tetapi tidak mempunyai hubungan yang kukuh. Apabila sistem meritokrasi tidak dihormati, ia mencetuskan persepsi ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, nepotisme sering juga menjadi ciri dalam budaya kronisme di Malaysia. Ahli keluarga atau kenalan dekat mungkin mendapat keutamaan tanpa mengambil kira kebolehan sebenar mereka. Ini bukan sahaja menjejaskan peluang pekerjaan dan kemajuan individu, tetapi juga membawa kepada kelemahan dalam prestasi organisasi dan negara secara keseluruhannya.
Walaupun terdapat usaha-usaha untuk mengatasi budaya kronisme seperti pelaksanaan undang-undang anti rasuah dan peningkatan kesadaran awam, cabaran-cabaran ini tetap relevan. Penting bagi Malaysia untuk memandang serius pelaksanaan dan pematuhan terhadap sistem meritokrasi agar ia sejajar dengan falsafah etika yang dihormati dalam masyarakat. Usaha untuk memastikan bahawa keputusan dan peluang diberikan berdasarkan kebolehan sebenar harus diterapkan dengan teliti untuk mengembangkan sebuah negara yang adil dan berdaya maju. Selamat sejahtera, nama saya Jenny Dibora, saya dari HEJI 22, Seksyen 101.4. Seterusnya saya akan membentangkan tentang isian yang seterusnya, yaitu deontologi. Etika deontologi bermaksud tanggungjawab atau kewajiban seseorang individu dalam melakukan perkara yang baik dan mengamalkan nilai-nilai yang bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Budaya kronisme telah menyebabkan nilai bermoral seperti amanah, berhemat tinggi, kejujuran, dan keadilan diabaikan dalam struktur masyarakat masa kini. Prinsip kemoralan adalah suatu kewajiban. Apabila kita mengamalkan nilai tersebut, kita dapat membentuk karakter diri kita sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. Nilai kejujuran dan keadilan serta amanah adalah suatu kewajiban dalam membentuk suatu organisasi tanpa memandang hubungan talian persaudaraan maupun atas dasar persahabatan. Sebaliknya, memandang kebolehan dan keupayaan seseorang individu dalam melakukan sesuatu perkara. Namun begitu, budaya kronisme telah menyebabkan demokrasi di Malaysia menjadi isu yang berlanjutan sehingga kini. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kuasa oleh mereka yang berkedudukan dan berpengaruh dalam menentukan kuasa. Budaya kronisme ini menyebabkan kurangnya nilai amanah dan kejujuran dalam diri pemimpin setiap organisasi di Malaysia yang menyebabkan berlakunya rasuah di kalangan pekerja. Hal ini menyebabkan berlakunya struktur kerja dan syarikat yang tidak produktif dan tidak berkualiti. Kesannya, organisasi tersebut akan kehilangan tenaga-tenaga pakar dan profesional dalam suatu bidang. Langkah yang boleh dilakukan bagi membendung budaya kronisme ialah membuat suatu keputusan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan telus dalam sesebuah organisasi di Malaysia. Kejujuran dan sikap amanah wajib diamalkan dalam setiap organisasi. Menetapkan kriteria-kriteria dalam pemilihan calon secara jelas dan konsisten akan membantu melancarkan sesebuah organisasi dan membantu dalam meminimumkan pemilihan atas dasar persahabatan. Kesimpulannya, deontologi yang merupakan suatu kewajiban dalam melaksanakan perkara yang baik dan bermoral perlu dilaksanakan oleh setiap masyarakat. Mengutamakan potensi dan keupayaan individu dalam sesebuah organisasi dapat mewujudkan suasana yang lebih produktif dan dapat bersaing dengan negara luar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Iram Haziq bin Syapuri akan menjelaskan tentang kesimpulan daripada penilaian terhadap budaya kronisme di Malaysia yang bercanggah dengan falsafah etika. Sebagai kesimpulan, budaya kronisme telah memberi kesan negatif yang ketara dalam organisasi dan komuniti masyarakat di Malaysia. Budaya kronisme juga telah membawa negara Malaysia kepada ketidakcekapan rasuah dan ketidakadilan dalam carta organisasi negara. Selain itu, keadilan mestilah menjadi nilai utama dalam falsafah etika bagi menyelaraskan ekonomi negara supaya tidak berlakunya jurang sosioekonomi di antara masyarakat. Hal ini diakibatkan daripada ketidaksetaraan dalam peluang dan sumber yang sepatutnya merangkumi seluruh masyarakat. Tidak lupa juga nilai integriti di antara masyarakat semakin berkurang akibat kurangnya pendidikan yang didedahkan terhadap setiap individu masyarakat di Malaysia. Di samping itu, kepercayaan dan meritokrasi juga adalah budaya kronisme di Malaysia dalam konteks falsafah etika. Seperti yang kita tahu, Malaysia terkenal dengan pelbagai etnik dan budaya, menjadikan cabaran dalam mewujudkan sistem meritokrasi yang sejajar dengan falsafah etika. Akhir sekali, deontologi dan pembangunan juga merupakan isu terhadap budaya kronisme di Malaysia. Budaya kronisme telah menyebabkan etika deontologi diendahkan. Setiap individu itu perlulah bertanggungjawab dan mengamalkan nilai-nilai yang positif. Tidak lupa juga, budaya kronisme di Malaysia telah menyebabkan ketidakmerataan terhadap pembangunan negara. Hal ini disebabkan oleh pemberian tugasan ataupun kerja bukan mengutamakan individu yang berkelayakan, sebaliknya lebih mementingkan kelompok yang istimewa seperti sahabat dan keluarga. Tuntasnya, perkara-perkara yang dinyatakan di atas perlulah dititik beratkan oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa mengira kaum, agama maupun etnik. Sebagai penutup, untuk membentuk sebuah komuniti masyarakat yang harmoni, budaya kronisme ini perlulah dibuang dan perkara-perkara yang dinyatakan di atas perlulah dititik beratkan.